Apa sebenarnya yang diperjuangkan PAS? Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang sebelum ini mengeluarkan kenyataan kononnya tidak mengetahui tentang petisyen terhadap Kerajaan Negeri Kelantan diselar oleh Naib Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal. Beliau berkata kenyataan itu bukan saja tidak bertanggungjawab, malah langsung tidak munasabah, tidak logik dan tidak masuk akal. Adakah Perikatan Nasional PN dan PAS baru tersedar daripada lena selepas tidak lagi menjadi kerajaan? Sebagai kerajaan yang memerintah pada tahun 2022, PN mempunyai akses kepada maklumat berkaitan urusan negara. Apakah alasan mereka berpeluk tubuh pada waktu itu dan menimbulkan perkara ini sekarang? Adakah selama 33 bulan PAS tidak mempunyai masa untuk memahami lebih jelas sama ada perkara itu mengancam kedaulatan Islam? Soalnya menerusi satu hantaran di Facebook Isnin lalu. Mujahid mengingatkan kepada mana-mana ahli politik untuk menghentikan perbuatan yang boleh menimbulkan tuduhan jahat terhadap kerajaan. Ujarnya setiap parti politik perlu mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera. Tidak perlu menanamkan persepsi dan menuduh seolah-olah kerajaan tidak menjaga undang-undang syariah di negara ini. Hormatilah undang-undang dan cukup-cukuplah berpolitik. Perkara berkaitan undang-undang syariah ini boleh diselesaikan secara objektif dan kolektif tanpa perlu menyebarkan fitnah dan menunggang isu agama, katanya lagi. Kerajaan Perpaduan Madani pula berpendirian untuk menghormati keputusan yang diputuskan Mahkamah Persekutuan dan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Tuan Maimun Tuan Mat berhubung ke petisyen dikemukakan seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bagaimanapun tidak menghalang kerajaan untuk melakukan penelitian dan perbincangan berhubung kes itu melalui satu jawatan kuasa khas yang bakal bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember depan. Ya, Mahkamah Persekutuan buat keputusan mengikut pertimbangan mereka sama ada bidang kuasa itu di bawah kerajaan negeri atau persekutuan. Tetapi, apapun keputusan itu, ia tidak menghalang kerajaan dengan perkenan Raja-Raja Melayu untuk mengadakan penelitian dan berbincang. Bukan saja dengan mufti, ulama dan semua pihak lain yang boleh beri pandangan supaya ada peraturan yang boleh dilaksanakan dengan maksud meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Katanya pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT. Beliau menjawab soalan tambahan Muhammad Azizi Abu Naim iaitu PN Gua Musang yang ingin tahu sama ada kerajaan bercadang menjadi pencelah dalam kes Nik Elin Zurina dalam usaha memastikan perundangan Islam kekal dimartabatkan. Perdana Menteri ketika menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan iaitu PN Kota Baru yang ingin tahu perincian termasuk anggota dalam jawatan kuasa khas terbabit berkata penubuhan melalui Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI telah diperkenan Majlis Raja-Raja yang bersidang 2 minggu lalu. Ini antara usaha yang dilaksanakan selaras dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ketika mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada 28 Ogos lalu. Jawatan kuasa khas ini bertanggungjawab meneliti dan memperhalusi isu yang berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri mengenai penggubalan undang-undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah, katanya lagi. Tambahnya, jawatan kuasa khas itu dijangka bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember depan bagi menetapkan hala tuju dalam pelaksanaan kajian dan penyelidikan seterusnya mengesyorkan cadangan penyelesaian kepada masalah perundangan Islam di Malaysia. Kini, PAS dibidas dan dikecam rakyat kerana menganjurkan himpunan yang dikatakan kononnya bertujuan mahu menyelamatkan undang-undang syariah, sebaliknya bertukar menjadi medan politik dan propaganda yang jelas menunggang agama. Usah ditanam persepsi dan menuduh seolah-olah kerajaan sengaja tidak menjaga undang-undang syariah di negara ini. Prinsip undang-undang perlu ditegakkan dan membuat sebarang kenyataan bersifat menghasut adalah perbuatan yang sangat danggal. Tidak timbul persoalan sama ada pihak pepetisyen maupun mahkamah ingin menidakkan atau merendahkan kedudukan Islam di negara ini. Hormatilah undang-undang dan cukup-cukuplah berpolitik. Perkara berkaitan undang-undang syariah ini boleh diselesaikan secara berobjektif dan kolektif tanpa perlu menyebarkan fitnah dan menunggang isu agama. Namun, peliknya,
Tuan Ibrahim Tuan Man bukan sahaja mengeluarkan kenyataan mahu menawan Putrajaya, tetapi turut mendakwa dia tidak tahu mengenai kes berkenaan sebelum ini. Jadi, apa yang diperjuangkan PAS? Islam atau kuasa pimpinan mereka?